Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya' wasyuhada'i was salihin. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyatin qabul wa husnul ma'mul wa bi niyati shifaa'i min kulli amrad wa bi niyati qada'i hawaijid dunya wal akhirah wa bi niyati al-fawzi bi husnil khatimati 'inda al-maut. al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. أما بعد. Muka surat 33. Muka surat 33. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين. Dan memadalah, atas tu dalam kurungan ya, lepas pada syair maksudnya terang dua, tu lepas tu, dan memadalah. Berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullahu taala pada membicarakan, kita masih lagi dalam tajuk iaitu pada menyatakan bersungguh-sungguh, pada menyatakan berkekalan dan juga cita-cita yang tinggi, hemah, kemahuan yang kuat. Dan memadalah oleh kesedapan ilmu dan fiqh, dan faham akan dia akan ilmu dan fiqh. Itu menyerukan dan membangkitkan akan yang berakal kepada menghasilkan ilmu dan mendapat akan dia akan ilmu. Ya. Maknanya sebelum ini pengarang kitab kita ini memberi semangat motivasi kepada kita supaya selain daripada mempelajari ilmu akidah, maka ilmu yang patut kita tambah, perbanyakkan dalam kehidupan kita selaku seorang penuntut ilmu, iaitu ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Kerana ilmu fiqh ini akan mengangkat seseorang itu menjadi mulia di sisi Allah dan juga menjadi mulia di sisi makhluk. Boleh selesai masalah-masalah yang berlaku. Baik, sebab itu kata dia memadalah oleh kesedapan ilmu dan fiqh, dan faham akan dia akan ilmu dan fiqh. Itu menyeru, mana membangkitkan, menimbulkan perasaan dalam jiwa kita dan membangkitkan, mana bangkit semangat akan yang berakal kepada menghasilkan ilmu dan mendapat akan dia akan ilmu. Itu dia, menyebabkan termotivasi sehingga kita bersemangat untuk mendapat ilmu. Dan terkadang terberanaklah dan terjadilah permalas dan segan itu daripada penyakit balgham. Balgham iaitu apa? Balgham iaitu balgham, satu campuran daripada campuran-campuran tubuh badan yang empat. Itu dia. Mana yang empat sifat
manusia tu lah, daripada alam ini. Tanah, air, api, angin. Manusia ini ada unsur 4 ini. Bersifat, ada tanah pada diri dia, ada bersifat air, ada bersifat angin dan juga ada bersifat api. Daripada situlah terjadinya penyakit balgham. Maknanya basahan ataupun lendir yang ada pada badan kita, sekiranya banyak pada tubuh kita, menyebabkan kita rasa malas. Menjadi lembab kita belajar. Punca balgham, lendir ataupun basahan yang banyak dalam tubuh seseorang. Dan daripada basahan-basahan tubuh, ialah dengan sebab tubuh kita sentiasa basah dalam mana, bukan luaran ni. Basah-basah tubuh badan yang hasil daripada banyak makanan. Apa punca terjadinya balgham yang banyak pada seseorang? Iaitu dengan sebab banyak makan. Bila mana banyak makan, banyak minum air. Bila mana air banyak, makan banyak, ngantuk. Bila mana mengantuk, macam mana nak mengaji? Ngantuk. Jadi kalau tubuh kita itu tidak banyaklah perkara-perkara itu, jadi kita segar bugar lah, segar cerdas kita belajar. Tengok ulama ambil kira, kaji semua untuk beri panduan bagaimana untuk kita berjaya dalam menuntut ilmu, tambah ilmu kita. Ini cara-cara dia. Jadi kalau kita rasa malas belajar tu, tengok sama ada punca fizikal iaitu dengan sebab makan dan minum, ataupun hasil punca itu dari sudut maknawi iaitu berpunca daripada dosa. Dua-dua ini menyebabkan kita jadi malas. Dosa banyak pun menghalang kita jadi ringan tubuh badan untuk buat ibadat. Banyak makan minum juga menghalang kita ataupun memberatkan tubuh kita untuk beramal ibadat. Menuntut ilmu ini ibadat, bukan ibadat sembahyang puasa sahaja. Mencari ilmu juga ialah merupakan satu ibadat kita, taqarrub kita, mendampingkan diri kita kepada Allah. Jadi oleh kerana dosa kita banyak, boleh jadi kita ni suka makan banyak, suka minum banyak, maka menyebabkan kita tak berapa rajin belajar. Itu sebab tu hati-hati. Kalau boleh kita makan sekadar, jangan terlalu kenyang. Terlalu kenyang ni maksudnya dah kenyang, tambah lagi 3 pinggan. Tu panggil tak boleh tu. Kenyang tubuh kita okey, cukuplah. Walaupun mulut kita ni rasa lalu memang nak makan sedap ni. Ni awak-awak depan ni. Ustaz tahu ni bayar awak ni masya-Allah. Nasi saja 2 pinggan, tahu kuah je belum lauk lagi. Kena lauk ayam golek, kambing bakar. Yang ni masya-Allah. Ayam rendang apa sama sekali. Terbalik pusat. Tu dia. Kenyang. Allah keluar. Pusat ni lubang. Akhir sekali keluar pusat-pusat. Pasal apa? Penuh sangat perut kita tu. Makan sedap. Bila mana makan sedap, duduk alaikon pula mengaji. Mula nak tidur. Tu paksa dah mata kita buka. Pejam juga. Nampak tak? Terhalang kita daripada mendapat ilmu dengan cara yang mudah. Mana kita kawal sikit. Jangan ikut sangat perasaan kita makan yang terlalu banyak. Baik, habis itu, selesai kita itu. Kemudian kata musannaf lagi, dan bermula jalan. Cara jalan di sini mana bermula jalan, ini cara bagi mensedikitkan balgham itu. Ini cara dia. Khabar. Mensedikit panggil mubtada, bermula jalan. Mensedikitkan mana khabar. Apa ni cerita. Mensedikitkan makanan-makanan yang dimakankan. Caranya sedikitkan makanan. Mana makan tadi lah. Makan kita dah kenyang tu, cukuplah. Tidak lapar, tidak terlalu kenyang. Berhenti. Pada waktu itu, amat baik kalau kita sebagai seorang pelajar. Maka balgham itu basahan dalam badan kita boleh kita kurangkan. Maka menyebabkan ringan badan kita untuk belajar. Lepas tu kita tengok orang hebat-hebat ni betul, dia tak makan banyak.
Sebab apa kita kurang hebat? Sebab kita makan banyak. Sedap. Mulut manis, mulut manis, mulut. Tu dia. Kita tuan. Anak-anak yang dirahmati Allah. Mulut kita sedap ni. Membujur lalu melentang sapu. Tu dia. Lalu kita makan. Nampak tak? Tu dia. Jadi sebab itulah kadang-kadang dia jadi banyak makan. Jadi beratlah. Itu waspada kita. Takut-takut kita jadi berat untuk belajar. Dikatakan telah bersetujuan. Apa makna bersetujuan ni? Sependapat. Tulis di bawah tu. Bersetujuan maknanya satu pendapat. Sepakat. Sependapat. Pendapat saya pun macam awak juga. Orang tu berkata, ya saya pun sama macam dia. Semua akhir sekali semua satu orang yang ada majlis tu ramai-ramai tu setuju, kami pun sama-sama, sama ya. Ada pendapat lain yang tak ada. Saya serupa fikir macam dia juga, tapi dah kerana dia dulu yang keluarkan punya pandangan, jadi saya pun nak cakap perkara yang sama juga. Kadang-kadang kita alasan pun ada. Tak ada idea mana, orang pun sebut, kita pun rasa bagus. Saya nak sebut dah tadi, awak sebut dulu. Itu dah pandangan saya. Itu dia. Apa satu pendapat kata dia? Dikatakan ada ulama menakalkan telah bersetujuan 70 nabi-nabi atas mengatakan bahawasanya banyak pelupa itu kerana banyak balgam, dan banyak balgam itu kerana minum air, dan banyak minum air itu kerana banyak memakankan makanan. Tengok, dibawa nakal. Dia dengar cerita, orang cerita Nabi-Nabi dulu sepakat. 70 orang Nabi-Nabi, dia kata punca menyebabkan seseorang itu mudah lupa kerana banyaknya balgam di dalam tubuh seseorang. Terjadi balgam itu punca kerana banyak minum air. Kenapa banyak minum air? Makan banyak. Kalau makan sikit, mana minum air banyak? Payah kita tak jumpa. Kita biasa-biasa ni pun air kurang minum. Patut minum kadar dia, tapi kurang minum sebab kita makan. Tapi kalau kita makan, contoh kita makan pedas, lagilah pedas, air, segelas tak cukup. 2 gelas pun baru hilang hawa-hawa pedas yang bersangatan. Kena 3 gelas baru lega, baru hilang pedas. Lepas tu berhenti ke makan pula. Tambah pula sambal. Sedap sambal ni, pedas tambah. Lepas tu bila mana pedas tenganga-nganga, air. Nampak tak? Jadi tadi habis sepinggan dah, air 3 gelas. Tambah pula sepinggan, sambal pula separuh mangkuk, tu air pula 1 jak pula. Tak banyak balagam apa. Lepas tu jadi lupa lah. Pasal apa aku ni pelupa sangat? Ingat-ingat lupa. Tengok balik. Takut kita terjebak di sini. Punca kerana banyak makan. Banyak makan berhajat kepada banyak minum air. Bila mana banyak minum air, dia jadi penyakit dalam tubuh kita. Banyak lendir, banyak basahan. Dia jadi lembab kepala kita. Uap tu naik dekat leher. Akhir sekali naik ke atas obor ni, dia pun jadi panas. Akhir sekali mata kita mula mengantuk. Orang tua kata apa? Tu ialah tu, nampak lali tu diulik, didodoi oleh air nasi. Kena ulik di nasi tu kata dia. Lepas kita makan kan berat, perut kita duk cerna tu. Uap, ada uap tu naik. Sebab tu bila mana kita mengantuk tu panas, rasa nak berpeluh. Kalau tak ada aircon memang berpeluh kita. Mengantuk tu. Jadi kalau begitu selalu, macam mana nak dapat ilmu? Awak nasib tidur je. Duduk tak mengaji pun tidur. Mengaji pun tidur. Orang dengar bercakap pun tidur. Penat ni nak dapat ilmu macam mana ni? Orang duk hafal pun sambil-sambil hafal tu, mata akhir sekali pejam tidur. Nampak tak? Tu pakat-pakat tengok kita, pakat renung. Jangan suluh orang lah, suluh kita tu. Kalau kita tidak, alhamdulillah. Istiqamah, konsisten. Kalau kita termasuk dalam perkara itu, cuba. Kita sendiri susun. Macam mana supaya tidak jadi begitu? Makan tu jangan terlalu banyak. Itu dia.
Lama-lama insya-Allah dia akan jadi makin baik, makin pulih. Tapi kalau tidak, itulah akan berlaku pada diri kita. Akhir sekali lupa kita. Rugilah. Masa habis 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun belajar masa. Tapi tak ingat apa yang kita belajar. Ada sebab dia. Baik, selesai kita. Disebut di situ oleh musannif. Ni bagusnya tuan kitab kita ni. Secara tidak langsung kita belajar ilmu perubatan. Ilmu sains. Sains dah ni. Walaupun kitab kita ni bukan kitab sains. Kitab adab penuntut ilmu. Nama kita pelita penuntut. Penyuluh hidup kita lah. Bagaimana untuk kita dapat ilmu, kita ikut cara-cara dia ni. Umpama kita jalan bawa pelita di dalam gelap malam. Bila mana kita bawa lampu, bawa pelita, selamatlah kita sampai ke tujuan. Pasal apa? Pasal depan kita tu diterangi oleh cahaya. Begitu juga kita belajar kitab ni. Bukan sekadar habis kuliah ni, habis tidak. Kita nak tahu bagaimana orang dahulu berjaya. Inilah caranya. Bermakna kalau kita ikut cara-cara disebut oleh ulama ini, insya-Allah pada adatnya berjaya, pada adatnya alim. Kalau tak alim juga, salah jalan kita pilih. Kita tak ikut cara yang telah dibuat. Tak sampai lama-lama. Orang suruh ikut jalan ni, awak pergi ikut jalan lain. Lepas tu awak telefon mana. Awak ikut jalan mana? Ikut yang saya bagi, itu je lah. Tak, saya cuba nak cari jalan sendiri. Sebab tu orang lain sampai lama dah, kenyang dah kalau pergi makan kenduri, awak tak sampai lagi, awak sesat. Jangan main-main. Untuk ilmu pun sama juga. Orang lain mengaji juga 10 tahun, 20 tahun. Alim dia. Engkau tidak belajar sama dengan dia. Guru yang sama, masa yang sama, makan lebih kurang sama. Kenapa kamu tak alim? Kenapa dia alim? Nak kata kamu bodoh. Rasa kamu lebih kurang je cerdik. Lebih kurang je. Bukan kata dia cerdik lebih, kamu kurang. Ataupun kamu ni cerdik lebih, dia kurang. Tak, aku tengok kamu ni sama je. Kenapa dia alim, kamu tidak? Ada sebab. Kita perenung. Patut dia jadi alim sebab dia mengaji itu tak berapa nak tidur mana. Melainkan kita letih. Aku ni mengaji ni asyik tidur. Patut aku tak alim. Keluar natijah. Natijah keluar kerana banyak tidur masa belajar. Nampak tak? Orang lain belajar full 10 tahun tu belajar sungguh. Kita 10 tahun juga, 3 tahun je belajar. Kalau kumpul-kumpul masa, 7 tahun tu tidur. Itu dia. Akhir sekali tak alim kita. Sama-sama umur, bayar, tua kita. Rugilah sebab tak ikut cara tu. Jangan disalahkan cara kaifiat yang telah disusun oleh para alim ulama. Kerana mereka ini telah mengikut segala panduan dan juga pengalaman-pengalaman alim ulama yang terdahulu. Kemudian dikongsikan kepada kita. Ni mahal sebenarnya kalau orang jenis jual apa ni panggil caranya, modio ni. Modio ni payah orang duk fikir, duk kaji melalui pengalaman. Sebab tu ada satu modio pertama, modio kedua, modio ketiga. Tu kalau jenis hokor santan tu, kalau kita nak beli modio bagaimana tu, dia jual punya demand ke mahal. Tapi kita beli kitab RM2-3 kita mengaji je. Modio ni cara-cara kaedah ini, jalan ini, manhaj ini telah disusun oleh ulama melalui pengalaman ratusan tahun. Bukan buat cara-cara tidak. Melalui nasihat gurunya, pengalaman gurunya, pengamatan dia, pembacaan dia, melalui amalan dia, barulah keluar satu solusi, satu kesimpulan bagaimana untuk mendapat ilmu. Maka dia karang kita mengaji ini. Jadi maknanya kalau kita ikut betul alif sampai ya, A to Z, insya-Allah jaya kita alim, insya-Allah alim. Tak alim saja, tidur banyak, masa singkat pula. Lepas tu akal kita pula tak apa cerdik pula, banyak bebar daripada cerdik. Sebab tu tak jadi alim, banyak kurang maksudnya. Tapi kalau ikut cara dia, walaupun kita ni jenis lembab, bebar sikit, tapi istiqamah kita ikut sebagaimana cara-cara ni, lama-lama jadi cerdik kita. Lama-lama jadi alim, insya-Allah, ya. Tu dia. Jangan makan banyak sangat lah. Walaupun kita sedap, tahanlah sikit waktu kita belajar ni. Kemudian berkata lagi Syekh Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, dan bermula roti kering itu memutuskan balgham. Antaranya ialah kita makan roti kering. Roti kering ni tempat negara Arab tu lah. Masak bakar tu. Gandum dibakar tu roti kering, roti Arab tu. Yang kering tu. Kalau kita makan yang tu pun contoh. Tapi dengan sebab tempat kita makan nasi. Kalau nasi pun kita ubah, jangan banyak sangat nasi, jangan banyak sangat benda yang menyebabkan
kita menambahkan makan kita, selera makan kita. Maknanya mengurangkan itu. Jadi antaranya makan roti. Roti kering itu dia boleh mengurangkan balgam dalam tubuh kita. Dan demikian juga makan buah zabib. Dan demikian juga maknanya memutuskan balgam. Demikian juga itu kembali kepada memutuskan balgam. Antara cara untuk mengurangkan balgam, lendir-lendir basahan dalam tubuh kita juga, antaranya makan buah zabib sebelum makan apa-apa itu memutuskan balgam. Buah anggur kering, dia panggil zabib. Zabib ini buah anggur kering. Karmu buah anggur basah tu. Kita ni panggil buah kurma tu buah tamak kering. Kurma ni makna anggur sebenarnya. Salah satu makna. Baik. Mana kita makan buah anggur kering, buah zabib itu sebelum makan apa-apa. Mana bangun tidur kita gosok semua sekali, jangan makan sarapan apa-apa lagi, kita makan buah zabib dahulu, anggur kering tadi. Banyak jual dekat pasaran tu. Yang dah doa pun ada. Dan jangan membanyakkan daripadanya. Daripada makan buah zabib. Jangan pula makan banyak sebab dia manis sedap. Buah zabib ni sedap kita makan, manis-manis sebiji. Tahu-tahu banyak pula makan. Bila mana banyak makan, rasa manis pula. Sebab apa dia tak nak bagi kita makan banyak? Supaya tiada berhajat ia penuntut ilmu. Ia tu kembali kepada penuntut ilmu, kepada minum itu. Minum air lah. Kalau kita makan banyak buah zabib, dia manis, berhajat pada air untuk hilangkan manis dekat leher kita tu kerana makan buah zabib. Minum air segelas tak hilang lagi. Melekat lah manis dekat leher ni. Minum 2 gelas. Jadi bila mana minum air banyak juga, balgam dia datang juga dengan sebab air banyak. Sebab itu kalau makan sikit tidak berhajat kepada air yang banyak. Mungkin kita boleh minum air sikit pun dah memadai. Sebelum ni pernah disebut pada kita kan. Berapa banyak? Sebanyak 21 biji. 21 butir. Beli kering itu kita dah taruh dalam plastik. Plastik tu. Yang lock kalau belilah kat kedai tu belum semua kaya beli buah zabib tu, buah zabib kering tu. Kalau yang nak sedap tu yang zabib yang tak ada biji tu mahal sikit, besar-besar tu. Yang nak murah tu yang ada biji-biji tu murah sikit. Taruh dalam punya plastik yang kita boleh lock tu, taruh 20 biji tak, buat macam ubat. Pagi ni kita ambil ni satu, jadi kosong tu isi balik. Jadi mudah, bangun pagi tu sudah kita bersihkan mulut, makan tu dulu 20 biji, kunyah itu dulu. Dengan niat kita, dengan doa pada kita, minta dengan Tuhan supaya Tuhan cerdaskan akal kita. Ini tidak tuan. Dulu masa ustaz belajar dulu lah. Bila makan buah kismis tu, minggu depan nak periksa, baru minggu ni makan kismis. Tak jadi dia begitu. Lepas tu nak suruh cerdik, nak jawab periksa. Baca-baca pun tidak, ulang kaji pun tidak, kelas banyak tidur, banyak ponten. Tiba-tiba kerana makan buah kismis nak suruh berjaya. Itu tak kena cara tu. Makan pula, beli sebotol. So makan 7 biji sehari ke, 21 biji ke. Dia makan sebotol tu 2 hari habis. Lepas tu bukan makan cerdik, makan bebar pula dah. Pasal apa tu? Pasal tambah air pula, minum banyak. Sedangkan sini dia tak pernah gitu. Jadi perkara ini nak jadi benda berkesan pada tubuh kita, dia kena selalu kena jadikan jadual makan. Macam makan ubat lah. Tapi bukan ubat. Mana kita makan tu untuk akal kita cerdas. Hari-hari kena makan. 1 biji, 1 biji, 1 biji. Hari-hari. Barulah kita nampak ada kesan. Ini tidak. Makan hari ni, lepas tu besok nak masuk periksa. Baca pun tidak. Tak jadi. Tu dia. Tu salah. Tu panggil salah cara dia. Lepas tu kita pula jarang-jarang pula jumpa buah zabib. Sedap. Tak kira jadual. Ada rasa nak makan, buka makan. Patut makan pagi. Tengah hari pun makan, malam pun makan. Akhir sekali bajet pun lagi dah. Pasal dia pun mahal. Bukan murah sangat. Pertama kalau kismis yang dah packing, lepas tu yang dulu di doa ni, tu lagi mahal lah. Beli yang tu ya, beli yang kat pasar tu, ya. Taruh dalam bekas ataupun dalam botol kalau kita beli plastik tu, letak siap-siap. Tu dia 27 biji. Besok makan.
Boleh amal macam tu insya-Allah ya. Yang ni bukan kata budak tuan ni. Orang tua, bapak budak, atuk budak, mak budak, kakak budak pun boleh. Bukan kata budak kecil je dah, kita pun boleh. Boleh makan. Cuma takut kalau ada hak penyakit tu kena kira lain lah. Tu luar daripada kaedah lah. Penyakit ada penyakit kecil manis ke apa, makan tu pula Ustaz. Kita nak turun gula jadi naik pula gini, masalah pula kita. Yang tu cerita lain. Itu kerana dia sakit bukan kerana makan ni. Tu kena ingat juga. Tengok berpada-pada lah. Ya, beli. Beli kat kedai. Minta ayah beli, mak beli. Makan. Jangan makan setengah kilo sekali makan pula. Sampai je dia belasah habis. Tu dia. Sedap buah zabit kering ni. Apa makan. Kalau dia ikat plastik dekat leher dia bawa ke mana ni dah kita tengok tak. Tu dia. Jangan buat begitu ya. Makan 21 biji sebelum kita sarapan pagi. Makan buah zabib dahulu. Usaha kita, ikhtiar kita supaya akal kita menjadi cerdas. Maka membawa kepada bertambah balagham pula. Kerana banyak makan buah zabib, banyak minum air. Bila mana banyak minum air, sama dengan kita nak suruh cerdik, jadi sama. Tak cerdik juga. Sebab tak ikut cara. Asyik baik buka ubat. Kalau ubat mati terus orang. Doktor kata awak ni sakit, kena makan ubat 3 biji 1 hari. 1 biji sekali makan. Sebiji pagi, sebiji tengah hari, sebiji petang ataupun malam. Dia nak suruh sembuh penyakit, dia ambil sebotol telan terus dengan botol-botol. Itu dia. Maknanya dia tak jadi ubat, dia jadi racun pula. Asal ubat tapi kita makan tidak mengikut dos dia. Jadi racun jangan main-main. Kalau ubat tu ini panah, kepanasan lah. Berpeluh, pasal apa ni? Jadi keracunan. Kononnya nak suruh cepat sembuh. Lambat sembuh, tak makan 3 biji sehari. Saya sakit lama tak tahan ni. Habis tu makan sebotol terus macam mana? Makan nak tahu. Kalau tidak ICU dekat hospital, batu 2 dekat tanah kubur. 2 tu je. Tu jangan main-main. Jadi sebab itu semua perkara ini kita ada ikut cara dia. Makan ubat cara dia, makan untuk cegah ada cara dia. Semua ada kaedah dia. Kemudian berkata Syekh Az-Zarnuji lagi, dan bermula bersugi. Ini juga cara untuk kita kurangkan balgham. Gosok gigi lah. Dan bermula bersugi itu mensedikitkan balgham dan menambahkan peringatan. Mana menambahkan akal. Peringatan mana bertambah ingat. Itu dia. Balgham kita sikit dan ingatan kita bertambah. Gosok gigi. Dan fasahah, yakni elok. Fasahah tu yakni elok dan nyata cakapannya, kerana bahawasanya bersugi itu jalan yang diredai akan dia, akan jalan yang menambah ia bersugi. Menambah ia bersugi akan pahala sembahyang dan baca Quran. Kalau ada sugi itu kita beli. Kalau tak ada pun gosok gigi. Yang tak gosok gigi, dia menambahkan cerdik akal kita. Mata kita jadi cerah, rambut kita lambat uban, akal kita jadi cerdik, makanan kita mudah cerna, lidah kita jadi fasih. Kita sembahyang dapat pahala berganda-ganda, baca Quran dapat pahala berganda-ganda. Bila mana mulut kita sentiasa kita jaga, gosok mulut kita, bersugi. Juga cara untuk cerdik. Bila mana kita sentiasa bersugi, insya-Allah akal kita semakin bertambah, makin cerdik. Sebab tu kita tengok orang bodoh ni, gigi pun dia tak gosok. Patut kata bodoh sungguh. Memang bodoh tengok, tak gosok gigi. Jadi kalau orang cerdik ni, dia selalu gosok gigi. Tu petanda. Baik, habis tu. Jangan kita jadi orang yang tak cerdik. Biar jadi orang yang cerdik. Diriwayatkan, kata musannaf lagi, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun ala asaris siwaki. Tu dia bagi tu. Salatun ala asaris siwaki afdalu min 75 salatan min 75 salatan bi ghairi siwakin.
bi ghairi siwakin. Salatun ala atharis siwaki afdalu min 75 salatan bi ghairi siwakin. Sempat boleh bagi? Nampak cuba baca, entah baca. Depan ustaz ni. Cuba baca. Kuat sikit. Salatun sempat orang lain sempat. Sempat tu boleh bagi. Tulis bagi elok. Jangan ustaz baca lain, awak tulis lain pula. Sikit lagi bila mana awak baca salah, orang tanya pasal apa awak baca gitu. Ustaz bagi baris gini. Akhir sekali ustaz pula kena. Ustaz baca lain, awak tulis lain. Waktu ustaz tanya tu dapat ke tak dapat. Baris pun satu hal juga. Ya, kita kena tahu dia bukan boleh main bedal ni, tak boleh. Ya. Sebab tu ada cerita ni cerita orang mengaji lah. Dia kata baca kitab ustaz, mudah baca kitab yang tak ada baris daripada kitab ada baris. Sebab ada baris ni orang dah letak baris. Payah kadang-kadang kita ni kena ikut orang. Habis tu baca kitab yang tak ada baris lagi mudah. Sebab ikut kita nak bagi kitab baris kat mana pun. Itu dia. Kena ke dia sebenarnya. Tapi cara tu tak betul lah. Sebab dia ada kaedah nahwu dan saraf. Ada tempat kena baca baris depan, ada tempat kena baca baris atas, ada tempat kena baca baris bawah. Tak boleh baris depan pergi letak baris atas. Salah. Tu dia. Nampaklah salahnya. Jadi sebab itu tengok elok-elok ya. Apatah lagi berkaitan dengan ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, salatun ala asaris siwaki afdalu min 75 salatan bi ghairi siwakin. Artinya bermula satu sembahyang yang mengiringi bersugi itu terlebih afdal daripada 75 kali sembahyang dengan tiada bersugi. Pahala kita sembahyang gosok gigi dahulu, maka dapat pahala berganda-ganda lebih baik daripada 75 kali. Biasa kita dengar 70 kali, yang ni 75 kali sembahyang. 75 kali ganda sembahyang tanpa gosok gigi. Itu gosok gigi dah okey lah. Apa ada setengah tu gosok nak sembahyang tu tak apa juga. Tapi kalau kita dah gosok nak bagi sembahyang, itu pun mawadai dah, cukup dah. Lepas tu Nabi SAW menyatakan satu hadis yang masyhur. Hadis sahih, Nabi kata apa? Dalam bab gosok gigi ni, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Tu dia. Jikalau tidak menjadi susah ke atas umat aku untuk bersugi, nescaya aku pardukan, aku wajibkan ke atas setiap umat aku itu dia gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Gosok gigi setiap kali nak ambil wudu. Oleh kerana di sana ada masyaqqah, ada susah nak bawa buah gigi, susah tu. Nak kena ada buah gigi dalam kocek. Kadang-kadang tertinggal. Masa bawa tu okey lagi. Kemudian kita pun guna dekat punya pipe air. Gosok-gosok gigi, kadang-kadang kita pun tinggal kat situ, sudah ambil wudu, tinggal buah gigi. Tinggal kayu sugi. Jadi arti susah. Kemudian bila mana batal wuduk kita, kita pun nak pergi ambil sembahyang pula. Nak sugi, kat mana? Tinggal. Jadi oleh kerana berlaku susah untuk sentiasa bersugi, maka hukumnya tidak wajib, maka jadi sunat. Jadi kalau kita boleh cuba usaha sentiasa ada bersama dengan kita, sentiasa kita gosok gigi, itu lebih baik, menambahkan pahala. Sebab tu Nabi sentiasa bersugi. Jaga mulut. Nabi tak akan benda-benda yang berbau. Nabi sentiasa bersugi, bukan sekadar gigi, gosi, lidah kita, langit-langit semua kita gosok. Kenapa? Lidah kita, mulut kita ni ialah highway Quran. Quran ni dia bukan keluar ikut telinga, kan ada keluar ikut telinga. Ada. Anak-anak kita ada mulut. Jadi Quran ni kalamullah mulia. Maka hendaklah kita jaga mulut kita ni kerana dia akan keluar melalui mulut. Kerana mulia akan kalamullah, maka kita jaga mulut kita. Maka dapat pahala. Pahala bonus lah. Baca Quran tu dapat pahala dah. Kita jaga laluan Al-Quran itu juga ditambah digandakan lagi pahala.
Bukan sekadar cerdik, pahala pun dapat banyak, pahala pun dapat lebih berganda-ganda. Dan demikian juga muntah itu mensedikitkan balgham dan basahan-basahan di dalam badan. Antara kaifiatnya lagi ialah kita muntah. Wallahu a'lam, yang ni saya pun tak pernah buat. Ada ulama, ada orang buat sekali-sekala tu. Dia sengaja jolok. Ada ketika keadaan tu dia jolok punya mulut dia biar keluar. Biasa bila mana kita muntah ni, akhirnya dia keluar lendai-lendai. Jadi lendai-lendai itulah yang biasanya menjadi faktor yang menyebabkan kita jadi kurang ingatan. Ya, jangan pula lepas makan pergi jolok terus. Tu habis. Ada waktu tu kita jolok. Biar keluar kok-kok. Ya. Jangan terlambu gigi pula. Tu dia. Jolok terlambu gigi. Ya. Jadi artinya kita muntahkan lendai-lendai itu, balgham itu menyebabkan akal kita itu bertambah cerdas. Baik, habis tu. Dan bermula jalan mensedikitkan makanan-makanan yang dimakan itu, yang dimakankan itu, bagaimana cara nak sedikit makan pula? Tadi nak sedikit balgham. Nak suruh kita makan sikit ni macam mana? Cuba perhati dan amati. Renung elok-elok kata pengarang kitab kita ni pada manfaat sedikit makan. Kelebihan makan yang sedikit, banyak kelebihannya. Perhati kat situ. Mudah-mudah kita termotivasi boleh mengawal nafsu kita daripada banyak makan. Kenapa? Kelebihan sedikit makan dengan banyak makan itu jauh bezanya. Memang makan sedap, sedaplah kita rasa, tapi kesan dia masalah pada tubuh kita. Asyik bulan bilik air je. Pasal apa? Minum air banyak. Bila mana minum air banyak, berhajat kepada bilik air banyak kali masuk. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau kalau sekali sehari masuk bilik air pun rasa malu, dia kata. Malu dengan Tuhan. Pasal apa? Bilik air ni tempat kotor, tempat syaitan. Tiba-tiba asyik tandah je muka dia. Jadi patut duduk dalam masjid, tempat majlis ilmu. Tapi duduk berulang ke tandah. Malu aku, Tuhan tengok asyik duduk tandah je. Jadi kalaulah imam-imam dahulu, antaranya Imam Nawawi, masuk bilik air kalau sekali sehari pun dah rasa malu dengan Tuhan. Lepas tu kita ni masuk bilik air ni paling kurang 3 kali sehari. Paling kurang, kalau tidak lebih. Lebih masuk bilik air. Pasal apa tu? Pasal makanan lebih. Lepas tu kita berhajat kepada bilik air. Tengok bila mana Ramadan. Kita masuk bilik air ni sama ada bangun pagi sebelum kita puasa tu. Bangun pagi sebelum sahur, masuk bilik air selesai semua sekali, kita pun sembahyang subuh. Payahlah kita nak masuk bilik air siang hari tu. Bila masuk bilik air, setelah kita berbuka, lepas kita buka semua sekali, barulah kita masuk bilik air. Pasal apa? Mungkin hampah-hampah makanan kita makan sahur tu untuk dibuang kerana masuk yang baru. Mana masuk bilik air ni mungkin sekali sehari ataupun mungkin 2 kali sehari. Itu saja. Pasal apa? Pasal kita makan kurang. Siang hari kita tak makan. Jadi perut kita duduk cerna, duduk kisah yang apa kita makan tu. Jadi bilik air pun tak masuk sangat. Tapi bila mana kita makan, kejap-kejap makan, kejap minum, makan minum. Akhir sekali lepas makan bilik air makan bilik air. Apabila awak nak mengaji, nasi bilik air je ustaz, bilik air. Lepas tu masuk orang lain, ustaz lain pula mengajar, ustaz bilik air. Jadi kalau 9 orang ustaz, 9 kali masuk bilik air. Penat. Kalau 5 orang ustaz, 5 kali dia minta izin masuk bilik air. Awak ni minum air ke awak ni terlampai air? Asyik kencing je. Kalau di kampung dahulu, ubat kencing ni, kalau jenis selalu suka kencing sangat ni, ambil apa? Tuyuk. Puting beliung, pepatung. Orang tua lah. Makat baju, letak kat pusat. Biar pepatung tu gigit kat pusat. Kurang sikit kencing. Wallahualam. Tapi ada yang menjadi. Nak bagi tahu kalau kencing banyak sangat, minta kawan kita tangkap pepatung tu, biar gigit pusat sekali. Mudah-mudahan kencing tidak acap kali. Apa ni? Kejap-kejap minta izin ustaz bilik air. Kejap-kejap ustaz masuk bilik air. Jadi rugi lah.
Duduk bilik air pula bukan sekejap. Paling kurang 3 minit, 5 minit. Bilik air. Apa tak? Dan kalau 5 kali 5, 10, 15, 20, 25. 25 minit. Habis masa setiap hari dalam bilik air. Dah 5 kali sehari. Kalau 25 minit ni kalau kita ulang Quran pun, kalau awak ni baca Quran selalu ni, 25 minit ke setengah jam ni, 1 juzuk. Nak ulang Quran apa dalam bilik air? Ada tengok bilik air, tengok paip. Oh, paip patah. Bila patah paipnya? Kunci pun tercabut. Salin semalam. Habis tahu segala dalam bilik air. Dah 5 kali sehari. Nasib baik bilik air kita tu tak boleh bercakap. Kalau dia boleh bercakap, dia tengok muka kita, menyampah katanya. Asyik muka kau je masuk aku ni. Maknanya begitu. Jadi artinya makan tu jangan banyak sangat sehingga kita berulang-ulang ke bilik air. Biar berulang masjid tempat mengaji itu bagus. Berulang bilik air kerap kali tak bagus. Ya, tu. Lepas tu kata dia perhati. Apakah kelebihannya? Kita perhati sini. Dan iaitu manfaat sedikit makan. Sihat. Yakni segar badan. Ini bahasa petani ya. Segar badan kata dia. Sihat-sihatnya ni segar badan dan afiat, yakni terpelihara daripada haram-haram kerana sedikit-sedikit keinginan yang hasil daripada banyak makan-makan dan membuat baik kepada orang. Biasanya bila mana kita makan sikit, nafsu syahwat kita tidak kuat. Nafsu syahwat. Lepas tu setengah-setengah daripada tempat-tempat madrasah pengajian, guru dia tak bagi makan makanan jenis ayam, daging. Bukan kerana dia nak dera pelajar. Dia tahu dah. Kalau bagi makan ayam, bagi makan daging, selalu makan sup, dia bukan ingat kitab, ingat ilmu dah. Dia ingat benda lain. Dia ingat benda lain. Dia ingat cowok, cewek. Itu dia. Nampak? Kita tak ingat lah. Lepas tu makan tu, mungkin jumpa sebulan tu sekali, 2 kali. Dia jadi panah lain macam ni. Awak ni panah lain macam ni. Ni hak besar ni, hak berbulu-bulu dah tumbuh misai, tumbuh janggut bulu ketiak ni. Ni kalau terlebih makan sup, makan daging, makan apa ni, makan kambing ni bahaya ni. Panah dalam serban. Tu dia. Maknanya ni beringat. Sebab tu tengok Syekh ni kata, kalau kita kurang makan, sikit makan, syahwat kita, nafsu kita jadi kurang. Artinya kita boleh fokus belajar. Tapi kalau kemahuan kita, syahwat kita, bila mana makan banyak, ghalibnya orang yang sihat ni nafsu dia kuat. Ghalib lah. Jarang kalau kata nampak sihat, tapi saya ustaz tak ada nafsu. Ya kau awak ni. Kalau awak tak ada nafsu, makan pun awak sikit. Jadi kalau awak ni makan tu punya nafsu 10 kali ganda, artinya nafsu awak kuat ni. Tengok syahwat kita tu. Makan. Makan pula jenis panah-panah. Ni bahaya ni. Sebab tu bila mana kita makan kurang, makan sikit, maka nafsu kita pun dapat dikekang. Antaranya lagi, bila mana kita sikit makan, kita teringat pada orang lain. Allah, orang lain susah juga. Macam ni, orang tak cukup makan macam ni, rupanya rasa. Susahnya. Kita teringat pada orang. Hati kita pun mula rasa lembut. Hati kita mudah simpati dengan orang. Ini kelebihan sedikit makan. Bila mana banyak makan, dia tak fikir tu dah. Dia ingat orang lain ni semua kenyang macam dia semua. Tak ada masalah. Akhir sekali orang bermasalah, tak cukup makan, orang lapar, dia tak terfikir. Bila mana tak terfikir, macam mana kita nak timbul perasaan simpati untuk kita bantu mereka. Tak timbul perasaan ni. Itu kesan daripada kita sentiasa kenyang. Itu musibah tu. Jadi kalau selalu lapar, kita akan rasa. Bila mana ada, kita dengar orang sebut, orang tu 3 hari dah tak makan. Kita sehari pun makan sekali pun kita dah rasa lapar. Bayangkan kita tengok Allah, orang tu 3 hari tak makan, apa dah jadi dengan dia, aku sehari pun tak tahan. Sudah, kesian, kita kena kira bantu dia. Tengok, dia mari perasaan begitu. Tapi kalau tidak, dia tak datang. Ini antara manfaat yang ada pada mensedikitkan makan. Kemudian kata pengarang kitab kita lagi, dikatakan pada mencela banyak makan itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Takat dulu untuk malam ni insya-Allah.
Baki lagi kita akan sambung pada pengajian kita yang akan datang. Tanda elok-elok, tanda elok-elok dengan tarikh kita dan sebagainya supaya tidak berulang lah. Itu dia. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.